Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk kuliah yang keempat yang berkaitan dengan khusus kita iaitu pengucapan awam. So pada hari ini kita akan sambung lagi kuliah kita dengan objektif penyediaan ucapan, penyediaan tajuk dan juga penyediaan kendiri. So 3 objektif yang kita akan belajar pada hari ini yang akan memberi tumpuan kepada penambahbaikan ucapan kita dan juga bagaimana kita bersedia untuk memastikan diri kita ni dalam keadaan cukup mantap dan juga bersedia untuk memberikan ucapan. Yang pertama adalah penyediaan ucapan. So, penyediaan ucapan merupakan satu usaha atau langkah baik yang perlu dilakukan oleh perucap. Satu inisiatif yang wajar diusahakan oleh mana-mana perucap lah. Mereka nak bercakap, mereka nak menyampaikan ucapan. So, mereka kena sediakan ucapan yang nak disampaikan. Tujuan penyucapan ini adalah menjadikan ucapan kita lebih baik, kemas dan juga tersusun. So, kita bersedia dengan ucapan kita akan jadikan ucapan kita ni lebih baik. Lebih baik ni maksudnya, sekiranya ada maklumat-maklumat tambahan yang baru yang kita nak masukkan dalam ucapan kita, so kita akan add on, kita akan masukkan dalam ucapan kita. Mungkin dalam bentuk kronologi, penceritaan, contoh, statistik, fakta dan sebagainya. Dan juga menjadikan ucapan kita ini lebih kemas dan tersusun. Kemas ini maksudnya kita ada huraian yang mencukupi untuk memastikan topik ataupun tajuk yang kita sampaikan itu menepati tujuannya. Dan juga nampak berada dalam lingkungan majlis ataupun lingkungan yang sesuai dengan majlis tersebut. Membantu perucap supaya tidak terlupa isi penting atau idea yang dikemukakan. So, apabila kita bersedia dengan ucapan kita akan pastikan isi-isi yang kita nak sampaikan akan dapat disempurnakan. Dan idea yang kita sampaikan itu adalah idea yang benar-benar kita nak sampaikan. Kita tidak keluar daripada sempadan topik, sempadan majlis, sempadan ucapan yang dibenarkan. Dan ini membantu audiens untuk memahami tajuk yang kita sampaikan. So, tajuk yang sensasi akan menimbulkan minat kepada audiens. So, maksud di sini adalah tajuk-tajuk yang menarik perhatian audiens. Contohnya pada masa ini, mungkin timbul satu dua isu yang tular, yang viral dalam dunia maya, mungkin berkaitan dengan perkataan yang tidak sesuai diucapkan oleh seseorang. Ataupun juga tindakan ataupun aktiviti yang menyalahi undang-undang negara yang menyebabkan tumpuan audiens kepada tajuk tersebut bertambah-tambah. Dalam minggu ini kita dengar ada artis yang ditangkap kerana terlibat dalam kes ganja, salah guna dadah. So, tajuk yang macam ni akan memberikan audiens satu keinginan untuk tahu siapa yang terlibat, siapa nama artis ni, bagaimana dia boleh terlibat, apa kesalahan dia. Sebanyak soalan yang audiens nak tahu. Apabila kita dapat memenuhi persoalan-persoalan audiens ni, kita dapat membantu mereka untuk memahami isu itu dengan lebih jelas. Kemudian elakkan memberi tajuk yang kontroversi. Tajuk yang sensasi okey, tapi tajuk yang kontroversi itu yang ada masalah. So, tajuk yang boleh merendahkan orang lain ataupun menghina imej sesuatu organisasi ataupun menjatuhkan maruah dan air muka seseorang, itu tak boleh. So, elakkan daripada memilih tajuk yang menimbulkan kontroversi dan juga konflik yang berpanjangan.
Guna pemilihan tajuk biarlah sesuai dengan jenis audiens, peringkat umur dan juga status mereka. So ini perlukan kemahiran kita. Dalam minggu-minggu yang sebelum ni kita dah belajar bagaimana kita mengenal pasti audiens kita. Ya, bagaimana cara nak kenal pasti audiens dan bagaimana kita nak memberi reaksi kepada tindak balas audiens yang berbagai-bagai ini. Ya. So dalam pengucapan kita ni, sebanyak aspek, banyak perkara yang kita kena ambil kira, bukan sekat satu dua saja, malah mengambil kira apa yang berlaku di sekitar kita supaya audiens kita lebih peka dan memahami mesej yang kita nak sampaikan. Ya. So dalam penyediaan tajuk ni, yang pertama adalah kita memilih tajuk kita. So bagaimana nak pilih tajuk? Kerana tajuk ni akan menentukan hala tuju ucapan kita. Ya. So tentukan tajuk ucapan kita ni sesuai dengan majlis. So kena tahulah majlis tu majlis apa. Adakah majlis kerajaan, majlis perpisahan, majlis anugerah, ya, dan sebagainya. So majlis itu mempengaruhi kita untuk membentuk tajuk ucapan kita. Tidak terburu-buru mencari maklumat di perpustakaan, internet ataupun akhbar. Ya, apabila kita memilih tajuk ni, yang pertama dan yang penting adalah kita memahami situasi. Ya. Dan apabila kita faham situasi, barulah kita mencari maklumat. Ya. Tetapi nak cari maklumat ni, kita kena tahu di mana nak cari maklumat. Ya. So hari ini maklumat sangat mudah. Kita pergi pada Google Search dan kita type maklumat yang kita nak, dia akan keluar beribu-ribu maklumat. Di sinilah kebijaksanaan kita untuk mengetahui maklumat apa yang kita nak dan sejauh mana maklumat tersebut akan memberi manfaat kepada majlis yang akan kita hadiri nanti. Tapi dalam mencari tajuk ni, kita biarlah bersesuaian dengan maklumat yang kita dapat. Maklumat ni terlalu banyak. Berjuta-juta maklumat yang kita ada, yang kita boleh cari, tetapi nak menyesuaikan maklumat tersebut dengan tajuk ucapan kita adalah satu cabaran. Di sini letaknya kebijaksanaan kita untuk memahami mesej dan idea yang kita nak sampaikan. Renungkan dan fikirkan seketika tajuk-tajuk ucapan yang mungkin kita pernah dengar, bual ataupun berbincang dengan rakan-rakan. Kita mencari maklumat kepada ucapan kita, dan tidak semestinya dalam bentuk bertulis ataupun teks ataupun message. Tapi boleh juga mencari idea untuk tajuk kita ini dalam bentuk kita ingat kembali perbualan-perbualan kita dengan kawan-kawan kita, dengan teman-teman kita, ataupun message yang kita tulis kepada rakan-rakan kita ke dalam grup yang kita ada. Dan semua ni memberikan kita idea untuk kita merangka ucapan kita nanti. Kemudian catatkan sebarang maklumat yang tergambar daripada tajuk tersebut. So apabila dah ada tajuk, mudah untuk kita nak buat gambaran awal lah tentang apa maklumat yang kita nak masukkan ke dalam tajuk tersebut. Dari sinilah kita perlukan kepintaran dan kebijaksanaan supaya kita dapat menyampaikan mesej kita sesuai dengan tajuk dan juga majlis yang diadakan. Yang keduanya tujuan ucapan. So kita kena tahu setiap majlis ni dia ada tujuan dia. Begitu juga dengan tujuan ucapan. Kita ambil tahu tentang tujuan ucapan tersebut dan peranan kita sebagai perucap. So bila kita ada sikit sebanyak maklumat latar belakang sesuatu ucapan ni, dia akan membantu kita untuk berperanan lebih baik. Peranan lebih baik ini maksudnya kita dapat memberikan mesej, menyampaikan informasi, berkongsi pengetahuan kita dengan audiens. Dan sesuai dengan majlis yang diadakan, dia telah pun menepati kehendak majlis tersebut. So pentingnya kita faham tujuan ucapan dan pentingnya kita melaksanakan peranan kita sebagai perucap. So semasa kita berucap ni, dia ada masa untuk kita bercakap. Barangkali kalau kita sebagai perucap utama, mungkin masa yang diberikan tu dalam tempoh 15 minit, 30 minit, malah mungkin sampai 1 jam.
Kemudian kita mengenal pasti atur cara sebelum dan selepas berucap. So, kenapa kita kena tahu atur cara ni? Supaya kita dapat menyusun masa ucapan kita. Kadang-kadang orang tak perasan ya, masa bercakap ni sangat penting dalam sistem majlis. Kerana majlis tu dah ada atur cara dia. Ada masa datang, masa makan, masa bercakap, masa berehat sekejap dan masa untuk majlis itu berakhir. So kita ambil tahulah masa yang ada dalam atur cara majlis yang diadakan. Kemudian tujuan ucapan juga kita peka dan maklum perjalanan majlis. Ya. So peka dan maklum dalam majlis ini memberikan kita kelebihan dari segi menyusun tempoh masa untuk kita bercakap. Ya. Perjalanan majlis ni kadang-kadang ada elemen-elemen suspend dalam majlis. Kita kena ambil tahu juga supaya kita tidak terkejut nantilah dengan acara yang telah disusun oleh pihak penganjur nanti. Kemudian laras bahasa dan isi penyampaian adalah sesuai dengan tujuan ucapan. Yang ini perlukan sedikit penyelidikan, sedikit kajian supaya kita dapat memberikan satu ucapan yang lancar, yang menarik, yang tidak meleret-leret, yang tidak menjatuhkan air muka dan maruah orang lain, yang memberikan kepuasan kepada audiens apabila mereka keluar daripada majlis tersebut. Kepuasan inilah yang boleh dibentuk dalam pelbagai keadaan. Bahasa boleh, dalam keadaan budaya pun boleh, ataupun juga teknik-teknik menarik perhatian yang biasa yang digunakan, tapi sesuailah dengan majlis yang kita hadiri tersebut. Yang ketiga, analisis situasi majlis dan juga audiens. So, dalam analisis situasi majlis dan audiens ini, perucap yang berkesan berupaya menganalisis situasi. So, orang yang nak bercakap ni, dan sangat berkesan ucapan dia, so dia kena analisis situasi ni. Analisis keadaan, tempat yang dia nak bagi ucapan ni. Situasi ni pelbagai lah. Sama ada situasi itu dalam keadaan yang aman damai, situasi tegang, situasi yang neutral, situasi yang berat sebelah dan sebagainya. Kemudian menganalisis majlis dan audiens secara sebatas lalu ataupun terperinci. So majlis ni kita dah dapat tahu daripada pihak penganjur majlis apa. Kemudian audiens pun kita boleh dapat tahu daripada pihak penganjur. Ya. Kalau analisis terbaik itu analisis yang secara terperinci lah, secara detail lah. Kalau sebentar lalu boleh juga tapi tidak membantu sangatlah keberkesanan kita untuk mendapatkan maklumat tentang majlis dan juga audiens yang datang ke majlis tersebut. Kebayaan menganalisis situasi majlis dan audiens dapat membantu menyediakan ucapan yang memenuhi kehendak dan keperluan audiens. So, bila kita berupaya untuk analisis audiens ni, analisis majlis dan juga situasi ni, kita boleh menyediakan ucapan. Ucapan kita ni adalah ucapan yang akan memenuhi keperluan dan juga kehendak audiens. So, bila dah keperluan kehendak tercapai, so mereka ini akan keluar daripada majlis tersebut dengan rasa yang sangat puas, rasa senang, rasa tenang dan rasa bahagia. So, ini yang kita nak. So, bagaimana kita nak dapatkan maklum balas penyampaian kita? Kita boleh tanyalah pada audiens lepas tu, apa yang dia dapat, apa perasaannya, adakah kehadirannya di majlis ini kehadiran yang bermakna dan sebagainya. So, itu adalah bentuk-bentuk maklum balas yang kita boleh dapat untuk kita menilai ucapan kita. Analisis situasi mengambil kira jantina, lelaki dan perempuan yang datang tu bilangan yang ramai, seimbang ataupun sedikit. Lelaki ramai ataupun perempuan ramai ataupun sama saja. So kita ambil kira lah. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan ni mempengaruhi pemikiran audiens dan tingkah laku mereka. Golongan yang berpendapatan tinggi umpamanya, tentulah pekerjaannya pekerjaan yang berisiko, pekerjaan yang melibatkan pengurusan yang berkesan, ya.
Dan juga yang hebat-hebat lah. Bila gaji tinggi, pendapatan tinggi. So, kalau yang datang ni adalah golongan pekerja yang mungkin dalam kategori bawahan, golongan sokongan, kelompok sokongan ataupun kelompok yang banyak menggunakan aktiviti fizikal, tulang empat kerat, yang banyak bergerak di persekitaran, yang banyak kerja-kerja luaran, umpamanya mereka yang terlibat dalam industri pertanian ke, yang bekerja di padang, yang bekerja di ladang, yang bekerja di kebun, ataupun juga mereka terlibat dalam sektor pembinaan, yang menguruskan crane, yang menguruskan lori, yang menguruskan batu bata dan sebagainya. So mereka ni banyak melibatkan aktiviti fizikal. So tentulah berbeza dengan pemikiran mereka yang bekerja dengan melibatkan fikiran yang banyak, bekerja, berfikir, itu lebih berat dan juga lebih banyak masa yang diperlukan berbanding dengan mereka yang bekerja dengan aktiviti fizikal yang lebih banyak. So pekerjaan ni akan mempengaruhi cara seseorang tu berfikir. Peringkat umur. So kalau kanak-kanak berbeza pendekatan dia. Kalau remaja juga berbeza. Orang dewasa ni tengok kalau dewasa awal, mungkin dalam 20-an ataupun 30-an, tenaga mereka ni masa itu masih kuat, masih banyak. Berbeza dengan mereka dah sampai ke umur 50-an, 60-an. So dewasa di peringkat ini penuh dengan pengalaman. So berbeza, mereka yang 20-an, 30-an ni pengalaman belum lagi banyak lah berbanding mereka yang berumur 50-an, 60-an, 70-an. So dengan peringkat umur pun kita boleh menganalisis situasi yang ada tu untuk kita sesuaikan ucapan kita dengan audience tadi. Status sosial dan tahap pendidikan memanglah terserah. Orang yang ada status sosial ni, yang tinggi ni, biasa mereka ni agak, kan keegoan tu adalah sikit sebanyak. Kemudian juga dari segi dengan siapa mereka nak berkawan, dengan siapa mereka nak bergaul, itu pun ada tabisan yang bersesuaian lah dengan status sosial mereka. Tapi bagi mereka yang mungkin status sosial tu agak rendah, mungkin disebabkan pekerjaan, pendapatan dan sebagainya, kita kena tahu apa yang ada dalam kehidupan mereka tu supaya kita boleh kaitkan kehidupan mereka tu dengan mesej yang kita nak sampaikan. Contohnya, kalau golongan tu golongan miskin, miskin ni kita ambil golongan miskin yang relatif lah. Miskin ni ada duit, tapi dari segi pendapatan tu tidak banyak. Berbeza dengan kemiskinan mutlak. Absolute poverty, itu memang miskin lah. So mereka yang dalam kategori kemiskinan relatif ni, so ada masanya mereka ni mungkin berpendapatan lebih sikit, mereka akan rasa bahagia, rasa senang, rasa seronok dengan kehidupan. Tapi ada masanya pendapatan agak susah, agak sukar. Kita ambil contoh masa COVID-19 dalam tempoh 2 tahun lepas, so ramai kehilangan pekerjaan. Walaupun sebelum itu mereka menikmati kehidupan yang agak baik, kehidupan yang stabil. Tapi semasa COVID-19 ni, barangkali ada yang hilang pekerjaan ataupun dikurangkan pendapatan dia daripada gaji penuh, so akhirnya diberi separuh ataupun 1/3 saja gaji. So status sosial mereka ni jatuh. Tak mampu lagi nak bertahan dengan pendapatan yang ada. Tak boleh lagi lah nak keluar minum-minum dengan rakan-rakan, teh tarik dan sebagainya. So akhirnya dia mengubah status sosial seorang. So kita nak kena tahu, sebila kita dapat kaitkan ucapan kita dengan cabaran yang mereka hadapi, tentulah mereka akan rasa lebih berminat nak mendengar ucapan kita. So kita dapat kaitkan status sosial tu dengan keadaan semasa supaya kita dapat menyelesaikan isu-isu yang dihadapi. Saiz dan kumpulan khusus ataupun umum, yang ini kalau satu kelompok yang datang dengan ucapan kita senanglah, daripada satu organisasi ataupun satu komuniti, satu peringkat tahap pendidikan, mudah untuk kita
menyusun ucapan kita. Tapi kalau berbeza-beza tu itu yang agak sukar. Demografi audience, umur, bangsa dan ideologi. Ini memang kena mahir. Kita kena ambil tahu dan kita kena jaga sensitivity. Cuma di Malaysia ni kita kebanyakan kita maklum dari segi pemakanan contohnya. Bagi orang Islam kita tidak makan daging khinzir ataupun daging babi. Tapi bagi masyarakat bukan Islam, semakan daging babi bagi mereka satu yang dibolehkan. Tapi bagi mereka yang beragama Hindu, dia tak makan daging lembu. Tapi bagi orang Islam boleh makan. Tapi disebabkan kita memahami antara satu sama lain, so hal-hal yang berkaitan dengan agama dan juga sensitiviti adab dan budaya ni, so kita kena jaga. Sebab itulah di Malaysia ni kita dilatih daripada kecil, dilatih di sekolah ni untuk kita menghormati perbezaan ini. Dan kita tak bawa-bawa lah ke dalam ucapan kita sebab kita dah ada panduan untuk kita menyusun mesej yang kita nak sampaikan. Kemudian perkara-perkara sedia yang tahui dan sikap terhadap tajuk. Perkara sedia ada yang tahui dan juga sikap terhadap tajuk. So ini berkaitan dengan apa yang audiens tahu tentang tajuk tersebut dan apakah sikap mereka terhadap tajuk yang nak disampaikan. So kalau kita dah ada panduan, mungkin barangkali pihak penganjur dah pun menyediakan borang soal selidik untuk dijawab oleh peserta dan jawapan itu dikongsi dengan perucap. So daripada situ kita dapat tahulah sejauh mana maklumat, sejauh mana kefahaman audiens tentang tajuk ataupun topik yang nak disampaikan. So analisis majlis, situasi dan audiens ini adalah satu proses yang agak kritikal dalam kita menyampaikan ucapan ke arah menjadi perucap yang berkesan, efektif speaker maksudnya. Analisis majlis dilakukan dengan menghubungi penganjur dan dapatkan pelan atur cara majlis. So, bagi perucap yang proaktif, dia akan hubungi pihak penganjur lah ataupun organizer untuk mendapatkan pelan atau cara majlis. Dapatkan atur cara majlis tu, di mana majlis itu diadakan, lokasi itu di mana dan juga apakah bentuk susun atur majlis tersebut. Ada kalanya majlis ini adalah bentuk teater style. Ada bentuk dalam bilik kuliah. Dan ada juga yang berbentuk meja makan sebiji-sebiji itu. So kena tahulah pelan atau cara majlis supaya kita dapat memaksimumkan peralatan yang disediakan nanti. Contohnya mikrofon. So kalau majlis itu dalam bentuk bilik kuliah, kita duduk depan sajalah. Dan mikrofonnya tidaklah canggih sangat, mungkin boleh pegang ataupun ada stand alone mikrofon. Tapi kalau majlis tu seperti meja makan bulat, dalam meja bulat tu mungkin ada 10 orang ataupun 8 orang, meja yang kedua pun sama bilangan dia, so dia perlukan mikrofon yang portable, yang boleh dibawa untuk bergerak ke sana ke sini. So pelatur ni membantu perucap menggunakan alat bantu yang sesuai dengan majlis tersebut. So antara analisis dalam majlis ni yang boleh diberi perhatian adalah tujuan majlis. Tujuan majlis ni adalah tujuan yang berbagai-bagai depend pada bergantung kepada pihak penganjur juga. Tempat diadakan. So tempat diadakan ni juga berbagai-bagai, sama ada di hotel, dewan kuliah, bilik kuliah, bawah kemah, di kafe, di restoran, itu kena tahu. Sebabnya kalau dibuat di restoran, persekitaran tu barangkali akan mengganggu, akan mengganggu penyampaian perucap tadi. Sebabnya dia agak terbuka kan. Kalau dibuat tempat terbuka lah, orang bercakap, orang makan, orang gelak ketawa. Tapi kalau dalam restoran ni ada bilik khas untuk perbincangan, itu lebih baiklah. So kalau dibuat di bawah kemah, barangkali persekitaran itu kurang kondusif. Agak panas, angin pun tak apa laju.
kipas tak cukup, sudah mengganggu audiens dan majlis secara keseluruhannya. Kemudahan sedia ada untuk berucap. Ini kemudahan-kemudahan uh, yang asas lah. Mikrofon, kalau nak pakai alat bantu mengajar, mungkin boleh pakai skrin, boleh pakai komputer dan sebagainya. Kemudahan tu kena ada. Giliran berucap, so kalau melibatkan 2-3 orang, so kita kena tahu giliran kita bercakap ni nombor berapa. Supaya kita boleh bersedia lah. Barangkali idea yang kita nak sebut tu dah disebutkan oleh perucap sebelumnya. So tidak adalah idea kita lagi kan. Sebab tu kita kena tahu giliran kita berucap ni nombor ke berapa. Supaya kita boleh menyusun lah dengan idea-idea yang dikeluarkan oleh perucap-perucap sebelum ataupun selepas tu. Atau cara selepas ucapan. So selepas ucapan ni, sama ada habis begitu saja ataupun ada majlis lagi yang berkaitan dengan penyampaian sijil, penyampaian hadiah, anugerah dan sebagainya. So kita kena tahu. Kerana kalau ucapan tu, selepas kita bagi ucapan tu ada majlis yang lain, so kita kena pastikan ucapan kita ni tidaklah meleret-leret sehingga mengambil masa majlis yang lain. So kita kena tahu lah. Kalau tak ada majlis selepas itu ucap okey, tapi kalau ada majlis kita kena susun baliklah masa ucapan kita. Dan kemudiannya agenda keseluruhan majlis. So kita tahu daripada awal sampai akhir ni pukul berapa dia bermula dan pukul berapa dia berakhir, supaya kita boleh buat persediaan lebih baik lah. Okay. So next, datang lebih awal untuk meriksa semua peralatan yang dikehendaki. Sudah disediakan seperti nota, komputer, air minuman dan juga alat tulis. So kalau kita ni, masa kita bercakap ni habit kita suka minum kan. So kita minta pihak penganjur sediakan minuman lah. Biasa air mineral water dan juga gelas. So kita minum lah. Kadang-kadang kita nak alat tulis so biarlah organizer ni sediakan alat tulis. Sama ada pen, pensel ataupun kertas yang bersuai supaya kita boleh membuat catatan. Dan salah satu teknik analisis audien adalah datang awal. So datang awal ni adalah satu habit yang sangat baik, untuk kita dapatkan maklumat. Maklumat audien tadilah, latar belakang dia, ramai, seimbang tak seimbang dari segi jantina dan sebagainya. Kemudian memupuk kemesraan. So bila kita datang awal, masa untuk kita nak kenal audiens ni ada di situ. Mungkin 5 minit, 10 minit supaya kita dapat tahulah audiens ni dia datang ke majlis ni kerana sebab apa? Adakah dia suruh? Adakah kerana nak memenuhi keperluan pekerjaan dan sebagainya. Dan kita membina hubungan harmoni dengan audiens. Kalau khusus tu sampai 3 hari dan ucapan kita dengan audiens pun biarlah bersesuaian dengan tempoh masa mereka berkursus 3 hari. Panjang tu 3 hari kalau berkursus. Kemudian sebenarnya penjalankan diri. So diri kita ni, bagaimana kita nak prepare, nak menjalankan diri kita ni. Okey, maksud penyediaan diri ni adalah kita menyoal diri kita sendiri. Yang pertama adalah pengetahuan kita tentang tajuk. Adakah cukup ataupun tidak cukup. Kemudian masa persediaan kita. Dah cukup tak kita dah buat persediaan sebelum ini? Cukup tak kita buat latihan berucap? Cukup tak kita tambahkan maklumat dan juga fakta dalam ucapan kita? So masa ni bergantung kepada kesediaan kita lah untuk kita menjaga ucapan ni. Adakah kita benar-benar berminat dengan bahan ataupun tajuk ucapan? So kalau topik tu topik yang berkaitan dengan bidang kita, kita lebih minat lah. Dan kita akan cari bahan yang berkaitan untuk mengukuhkan lagi ucapan kita. Tapi kalau topik itu topik yang kita seskala saja bagi ucapan dan kita pun tak berapa minat, penyampaian kita nanti akan rasa hambar sikit lah. Orang pun tak berapa dengar sangat sebab penghayatan kita pada topik tersebut sangat kurang. Sebab itulah kita kena benar-benar berminat, benar-benar ambil tahu dan kita mahir dalam
bidang yang kita nak ucapkan tu nanti. Ya. Adakah audiens akan menerima kita sebuah ucap yang berpengetahuan? Ini adalah satu gambaran yang normal lah bagaimana mana perucap. Walaupun kita dah ada teks ucapan contohnya, kita nak sampai ucapan kita pada audiens. Ya. Tapi dalam pemikiran kita ni, kita masih lagi tertanya-tanya, adakah audiens ni akan menerima kita sebagai perucap yang mahir untuk disampaikan kepada mereka. So ini cabaran lah kepada mana-mana perucap. Sekiranya mereka nak bercakap di hadapan audiens yang barangkali pertama kali ataupun yang baru sahaja kenal dengan kita. Ya. Apakah soalan-soalan yang bakal ditanya oleh audiens? Soalan-soalan ni kita pun tak tahu soalan apa yang audiens akan tanya. Ya, barangkali soalan tu agak tinggi level dia. Dan mungkin juga soalan tu yang biasa-biasa saja. Dan juga mungkin tidak ada kualiti. Tapi dia harus melayan. Sebagai perucap, kita kena layan juga soalan-soalan yang diberi dengan jawapan-jawapan yang meyakinkan. So kalau kita tak tahu, kita tahu, tapi kita berjanji akan berikan maklumat apabila kita dah ada jawapannya nanti. Ya, supaya mereka ni rasa tenang, rasa happy dan juga bersedia lah untuk mencari lagi ilmu dalam bidang masing-masing. Ya. Dan apakah reaksi audiens apabila memberi jawapan? So bagi jawapan ni, kita lihat pada audiens, adakah muka mereka ni muka yang senyum, muka yang berkerut, ataupun mereka ni rasa puas, rasa dah masalah dalam fikiran mereka ni dah pun selesai. So reaksi audiens ni akan memberi respon positif ataupun negatif kepada kita untuk kita lebih semangat ataupun kita lebih down. Satu pulang pada kita lah, kebiasaan kita untuk memberikan jawapan yang sesuai kepada audiens tadi. Ya. Dan terakhir, rumusan untuk kuliah pada hari ini adalah penyediaan ucapan yang baik dan berkesan dapat mempengaruhi audiens untuk terus mengikuti ucapan kita dari mula hinggalah akhir. Ya. Semua tak mahu, kita kena sediakan ucapan kita. Kita kena belajar untuk mencatatkan idea yang bernas, ada yang konkret, ada yang dapat menarik minat audiens untuk mendengar ucapan kita. Ada satu cabaran ya. Kadang-kadang saya tengok dalam majlis-majlis yang dianjurkan oleh pelbagai pihak lah. Tak sampai 30 minit duduk dalam majlis tu, akan adalah orang yang pergi keluar daripada majlis. Ya. 30 minit ni dalam satu majlis yang dikhususkan untuk ucapan, agak menunjukkan majlis tu bagi audiens tersebut tidak memberi kesan kepada dirinya lah. Sebab tu dia keluar. Dia bangun dan dia keluar. Ya. Tapi bagi majlis yang berkesan ni, kan 1 jam, 2 jam orang duduk khusyuk mendengar. Ya. Barangkali inilah majlis yang boleh mempengaruhi audiens untuk membuat tindakan nanti. Sebab bila dia minat, dia akan beri tumpuan, dia akan fikir macam mana nak melaksanakan apa yang difikirkan tadi. Okay. Jadi banyaklah dalam proses perubahan tingkah laku, perubahan minat, perubahan sikap. Ya. Ataupun contohnya kursus keusahawanan. Ya. Bagaimana nak menjadi usahawan. Seorang yang tidak ada kerja ataupun orang yang ada pension, orang yang baru nak mulakan karier yang mencabar dalam usahawan. Ya. Dia nak dengar lah. So dia akan duduk, dia akan mendengar, dia akan tanya soalan, dia akan perhati, dia akan berbincang dan sebagainya. Supaya lepas saja daripada majlis yang dihadiri, dia akan terus boleh bertindak jadi seorang usahawan. So itulah pentingnya bagi mana-mana perucap untuk membuat ucapan mereka supaya ucapan mereka ni akan mempengaruhi audiens untuk membuat perubahan hidup. So insyaAllah itu sahaja kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan ia akan membantu you all untuk menjadi perucap yang lebih baik dan berjaya pada masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.